Saudara, saya sangat bersyukur kalau pagi hari ini boleh hadir di tengah-tengah gereja Metodis Pandengan di tempat ini. Dan sudah lama sekali ya saya tidak ada atau tidak melayani tempat ini. 非常感谢神，我今天还有机会跟各位弟兄姐妹分享神的信息。其实我已经很久没有来这里了。 Ya, dan saya melihat ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja ini. 我看到在归堂神已经有他奇妙的作为。 Ya, khususnya beberapa waktu lalu ketika saya kemudian diundang khotbah di tempat ini, dan kemudian saya menyadari bahwa gembala di tempat ini Boksu Yosua ya. Boksu Yosua itu saya masih ingat dulu ketika melayani, beliau masih remaja, masih pemuda, memimpin retret pemuda ya, paling sering di tempat ini. 我过去呢，就是在带领少年进修会的时候，因为我常常带领少年进修会，那时候我们的主任牧师邱耀书牧师还是少年崇拜的一个参加者。 Saudara, dan saya tahu ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam generasi mereka, ada Wim, ada siapa lagi begitu ya, saya ada beberapa. David E. Iya, saya masih ingat beberapa di antara mereka, dan itu artinya Tuhan bekerja di tengah-tengah gereja ini. 我还记得跟邱耀书牧师同时代的有魏牧的传道，有那个 David E 传道。我相信他们这一群人都是神在你们的教会兴起来的一个重用的仆人。 Saudara, dan saya sangat berharap Tuhan terus bekerja di tengah-tengah gereja ini. 我真希望神在我们这个教会当中不断的动善功。 Dan saya berharap seluruh kita, apalagi dengan tema hari ini kita bertumbuh di dalam pelayanan. Saudara, saya sangat berharap seluruh kita punya hati yang sungguh mau dibentuk Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. 我真希望我们的教会不断的成长，特别是今天的主题在服事中的成长。我希望每一个人都被神大大的重用。 Saudara, dan saya percaya satu hal, di gereja tidak ada istilahnya mereka yang sudah sangat senior banget. 在教会没有使用这个口号说这个人是很资深的。 Memang betul ada di gereja orang-orang yang sangat senior, bahkan pendiri gereja. Kita harus respect mereka, tetapi di hadapan Tuhan semua kita adalah orang-orang yang harus bertumbuh. 教会实在是有很多比较年长的，可能他们也是创办人，我们也是一样的，不要停顿的继续成长。 Saya percaya kami, Boksu, para hamba Tuhan, Cuantau, semua harus bertumbuh. 我相信我们神为神的仆人的一个牧师、一个传道人，也一样的要不断的成长。 Saya percaya seluruh majelis, seluruh jemaat, siapapun kita harus bertumbuh. 我也相信每一位，无论是执事，无论是圣工人员，一样的要成长。 Dan saya berharap melalui perenungan pada hari ini kita boleh melihat ruang pertumbuhan yang Tuhan inginkan ketika kita melayani bersama. 所以我们一起侍奉的时候呢，我们要注意到我们有哪一个空间，我们可以一起成长的。 Saudara, ayat yang menjadi perenungan kita hari ini mestinya kita akan berfokus pada Markus 10 ayat 42 hingga ayat 45. Tetapi saya akan membaca dari ayat 35 supaya saudara kita bisa mengerti konteks keseluruhan dengan baik. 我们今天的重点是在马可福音的10章42节到45节。不过我们要得到整体的了解呢，我们要从35节开始读起到45节。 Dan saudara, untuk menghemat waktu saya hanya akan baca dalam bahasa Indonesia. Saudara yang menggunakan bahasa Mandarin, saudara boleh mengikutinya pembacaan ayat ini. 就由牧师用印尼文来读，我们用中文的，我们自己来看我们的圣经。 Markus pasal 10 ayat 35 hingga 45, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka,
Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, saya hendak memulai khotbah saya ini dengan satu pertanyaan pada setiap saudara. Menurut saudara, pertanyaannya adalah, menurut saudara sebenarnya kalau kita bicara mengenai dunia kerja atau kita bicara mengenai melayani di gereja, pertanyaan saya, mana yang lebih sulit? Kerja atau kita melayani di gereja? 我要开始我的讲道的时候，我就要问一个问题了，就是说，我们如果得到这个问题，哪一个是比较难呢？你去工作难呢，还是参加服事难呢？ Saudara, beberapa detik saudara boleh berpikir, saya akan bertanya dan nanti saya akan minta saudara coba mengacungkan tangan menjadi tanda jawaban saudara. 好，你们思想一下。 等下我问的时候，你们就把手举起来，做一个答案。 Di antara saudara yang berkata kerja lebih sulit, angkat tangan. 如果觉得说工作比较难的，把手举起来吧。Yang berkata kerja lebih sulit, angkat tangan. 觉得说要工作的话很难的话，把手举起来。 Oke, ada sekitar 1 di belakang. Ini beneran nih, cuma 1. Soal jelaskan ya. 我的问题你们明白吗？只有一个人举手。 Ya. Oke, yang berkata melayani lebih sulit, angkat tangan. 觉得说要服侍的话很难，举手吧。哇。 Yang nggak punya tangan, angkat tangan. 没有手的话，举手吧。 Ini saudara yang nggak angkat tangan nih, saudara soal, menurut saya soalnya mudah kan ya Bu ya. Saudara yang masih agak, saya tahu ini pagi ya, jadi otak itu kadang kala masih enakan antara tidur dan bangun begitu tuh. Saya bertanya sekali lagi, semua saudara harus jawab ya. Okay. Yang berkata, yang berkata kerja lebih sulit, angkat tangan. Oke, ada 2 di situ, tambah 3 belakang. Ada 4 di situ di tengah. Oke. Yang berkata melayani lebih sulit, angkat tangan. Saudara yang masih enggak angkat tangan, bertobatlah. Oke, it's okay. Saudara nggak mau jawab nggak apa-apa, tapi next time saya berharap saudara bisa meresponi supaya kita bisa lebih segar ya. Saudara, tetapi setidaknya kebanyakan saudara berkata melayani lebih sulit. Saudara, pertanyaannya mengapa melayani lebih sulit? Bukankah kerja saudara itu kan kerja seminggu itu 5 hari, bukan? Ada di antara saudara yang pelayanan 5 hari seminggu? Rasanya enggak. Saudara kerja 5 hari dari jam 8 sampai jam 5. Ada di antara saudara yang ke gereja jam 8 sampai jam 5? Saudara, kita melayani di gereja paling seminggu cuma beberapa jam, bukan? Tetapi saya cukup surprise, saudara berkata melayani lebih sulit. Pertanyaannya, mengapa melayani lebih sulit? Saudara, saya mendapati melayani lebih sulit karena kerap kali hubungan antar manusia. Jadi kita tidak bicara mengenai
kerja yang 5 hari, kerja jam 8 sampai jam 5. Tapi kita bicara mengenai hubungan antar manusia, ini yang menjadi sulit di dalam pelayanan. 因为我们知道，如果服侍那么困难的话，因为是人际关系，不是时间的长短，8点到5点的原因。 Kita berhadapan dengan orang yang macam-macam. 因为我们面临很多各式各样的人， Ada orang yang kita ngomong sedikit dia ngomong melulu. 有人你跟他讲一句，他就回答你100句； Ada orang yang kita ngomong sedikit dia kagak ngomong sama sekali. 有人你跟他讲了，他什么话都不回答你。 Saudara pilih yang mana? Ngomong melulu atau nggak ngomong sama sekali? 你选择那个多话的还是不说话的呢？ Dua-dua juga kita pusing, bukan? 两个你都伤脑筋了。 Belum lagi kalau sudah ngomong kelihatannya dengar, tetapi sebentar dulu untuk melakukan urusannya akan berbeda. 更糟的呢，你跟他讲的时候，他好像听进去了，可是他完全不动。 Saudara, tetapi ketika bicara mengenai relasi antar manusia, bukankah di tempat kerja juga terjadi relasi antar 如果说 manusia? 人际关系，你说是啊，在上班的地方也是有人际关系呀、 Mengapa relasi antar manusia di gereja susah, relasi antar manusia di kantor lebih nggak susah? 为什么你说在教会人际关系那么困难，在 Mengapa 上 seperti 班的 itu? 地方没有那么困难？为什么会这样呢？ Mengapa seperti itu? 为什么会这样呢？ Saudara, menurut saya yang menjadi isu kenapa membuat melayani lebih sulit karena kita berkaitan dengan satu realitas pertanyaan, siapa ngatur siapa? Bos kita siapa? 我是认为，如果人际关系很那么困难的话，就是在乎你的老板是谁，谁来管你。 Kalau di kantor kita juga mungkin bertemu dengan orang yang sulit. 虽然在上班的时候，我们面对很困难的人， Tapi kalau teman kerja kita sulit, kita berdua tinggal datang ke atasan, Pak, jadi mau yang mana? 如果我们在上班的时候两个都面对问题的话，我们就找老板到底要怎么样。 Kalau kita berdebat, tinggal tanya ke atasan. 如果我们辩论的话，就是去找我们的上司。 Kalau di gereja kita berdebat, kita datang ke boksu. Boksu, jadi ini mau pilih yang mana begitu loh. 那我们在教会，我们在辩论的时候，我们会找牧师吗？牧师，这个你要做什么决定？ Kalau bos kita berkata A, maka diam semua, nggak ada masalah. 如果牧师能够很坚决的说是 A 的话，大家都已经安静了。 Tapi kalau boksu kita yang berkata A, loh kenapa begitu boksu? Boksu nggak boleh pilih kasih dong, boksu nggak boleh begini dong, nggak boleh begini dan sebagainya. 如果牧师说 A 的话，那别人说牧师你为什么会讲 A 呢？你不能够偏爱啊，你为什么可以这样的做决定呢？ Saudara perhatikan di sini, problem di dalam gereja adalah gereja itu seperti kayak ada hierarki, betul ada boksu, ada majelis. Tetapi menariknya di dalam segala proses daripada perjalanan urusan gerejawi itu tidak seperti di kantor begitu loh. Jadi sangat hierarkinya, ya bos, ya sudah lu jangan banyak ribut, lu nggak mau lu keluar aja. 然后我们看教会跟公司的不同呢，虽然它有牧师、有知识、有这样的系统呢，不过它不能够像公司，我老板，如果你不听话，你要走就走吧。 Kalau di gereja nggak bisa begitu kan, lu mau pindah gereja pindah aja begitu. 教会不能够说你不要听牧师嘛，你自己离开这个教会，不能够这样子。 Saudara perhatikan di sini, ini yang menjadi problem. 所以这个就是我们的问题。 Karena gereja itu cenderung seperti ada hierarki, tetapi ini horizontal. 可是我们看到教会虽然是有组织性的，可是很像平行的权力。 Ada ketua majelis, tetapi sorry aja ketua majelis. Lu memang ketua majelis, tapi nggak berarti bisa sesuka seperti owner di dalam perusahaan. 虽然你今天有执事主席，你可以对他说，虽然你是执事主席，你也不是这个教会的主人。 Saudara, dan inilah yang terjadi di dalam gereja. 这个就是教会里面的关系。 Mengapa melayani lebih sulit? 因此，我们可以说，为什么服侍就是那么困难？ Karena kita berhadapan dengan pribadi manusia. 因为我们面对到很多的人性， Dan karena manusia itu punya ego masing-masing. 每个人性都有他的自我。 Dan karena hierarki itu menjadi hierarki yang tidak segampang seperti di kantor. 然后这个组织呢，不像在公司那么容易。 Saudara, itulah sebabnya saya sangat setuju dengan tema kita hari ini. Ini menjadi sebuah tema yang sangat penting. Kita harus growing, kita harus grow up, kita harus bertumbuh di dalam pelayanan gitu. 因此呢，今天的主题是非常好的，就是说，在这种关系之下呢，我们一定要成长。 Saudara, dan kisah yang tadi kita baca adalah kisah yang berkaitan dengan kita akan melihat nanti dorongan-dorongan kepemimpinan yang ada, dan sebenarnya kita harus merevisi kembali bagaimana cara kita melihat semuanya itu. 所以，等一下我们就要去了解什么驱动我们，什么导向我们来做这个服事呢？然后我们要怎么修改我们自己来成长呢？
Saudara, John Calvin pernah berkata seperti ini. Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 约翰加尔文是这样说：你认识真神跟认识自己的话，这两件事是隔不开的。 Menurut saya ini kalimat yang penting untuk memahami realitas pelayanan. 因此，这个非常重要，你才能够了解什么叫做服侍。 Kadangkala di gereja kita dijejali dengan realitas, oh Tuhan mau begini, Tuhan mau begini, Tuhan mau begini, Tuhan mau begini. 好像在教会，他们会告诉我，是神要你这样做，神要你这样做，神要你这样做。 Itu baik. 虽然很好， Tapi seperti kalimat John Calvin, pengenalan akan Allah itu baik, tapi kita juga harus mengenal dinamika diri kita. 像约翰加尔文所说的，你认识神要这样做是非常好，可是你要珍视自己的独特性。 Saudara, dan menurut saya ketika bicara mengenai realitas pelayanan dan who is your boss, kita harus pertama-tama mengenal diri kita dulu. 你如果要看到服侍的是一个很现实的生活的时候，你要先了解你的关系跟你的老板的关系。 Saudara, dan kalau kita perhatikan Markus 10, 35 sampai 45 ini bicara mengenai Yakobus dan Yohanes yang kemudian datang meminta untuk duduk nanti di sebelah kanan atau kiri Yesus. 我们看到刚才马可福音的10章35节到45节讲到这两兄弟，就是雅各跟约翰，他们要求耶稣，我要坐在你的左边跟右边。 Dan bagi saya Yakobus dan Yohanes menggambarkan realitas diri daripada seluruh kita, semua manusia. 我觉得雅各跟约翰也代表了我们每一个人的人性。 Saudara, karena itu poin pertama daripada bagian perenungan saya ini, saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat dorongan menjadi pemimpin yang ada dalam setiap kita. 因此，我们要看到我们里面的一个驱动力，要我们当领导的那个驱动力是什么呢？ Saudara, menarik sekali, setiap kita, semua manusia, natur manusia itu punya kecenderungan seperti ini. 我们看到每一个人他的天性都有这样的倾向。 Kalau antara diatur dan mengatur, kita pilih mana? 你要被人家管理，或者你要去管理别人的时候，你要选哪一个？ Kita pilih mengatur. 我们最好是我们来管理别人。 Kalau antara nomor 1 dan nomor 2, nomor 3, kita pilih yang mana? 如果有1、2、3的话，你要选哪一个？ Kita pilih nomor 1. 我们当然选第一就好了。 Dan bukankah anak-anak kita sejak kecil kita berkata kamu sekolah yang baik, kamu supaya menjadi nomor 1, kamu menjadi hebat. Semua itu kita lakukan. 因为每次都是教导我们的孩子，你要学校要好好读书，你要成为最好的，你要成为第1名的，都是排在第一的。我们要 Saudara, dan dorongan menjadi nomor 1, dorongan menjadi pemimpin, dorongan mengatur, dorongan untuk lebih dominan selalu ada dalam diri manusia. 所以这个推动力呢，推动我们要成为第一的，推动我们要成为最好的，推动我们要成为一个领导人的，那个都是我们人的人性。 Saudara, kalau kita membaca di dalam kisah ini, Markus 10, kita mendapati bahwa Markus 10 ini diawali dengan Yakobus dan Yohanes yang meminta kepada Yesus supaya duduk di sebelah kanan dan kirinya. 所以我们看今天的经文，就是在马可福音的10章的时候，是2个兄弟，他们要一个坐在左边，一个坐在右边。 Saudara jangan membaca kisah ini, saudara berpikir ini cuma urusan Yakobus dan Yohanes. 你读这个经文的时候，你不要觉得说这是两兄弟的问题，不是我们的问题。 Karena kalau saudara perhatikan dalam Markus 10 ayat 41 dikatakan 10 murid yang lain marah-marah begitu loh. 因为他们2个人就影响了我们看在41节的时候，10个门徒在那边恼怒。 Saudara, kenapa mereka marah-marah? 他们为什么会恼怒呢？ Mereka marah karena kurang ajar bener nih, kita keduluan nih, kedua anak ini. 他们觉得说这2个兄弟真的是太过分了，为什么抢在我们前头？ Mereka bukan berkata, oh Yakobus dan Yohanes yang layak memimpin. Tidak. 这10个人没有说，是啊，没有错，这2兄弟很配的坐在那边领导我们。 Bagi mereka, kenapa kamu yang harus minta untuk menjadi nomor 1 dan nomor 2 di kiri kanan Yesus? 他们在那边恼怒，为什么？你凭什么你要坐在左边，坐在右边来领导我们呢？ Saudara, ketika dikatakan 10 murid marah-marah, maka saya berani memberikan garansi, jaminan bahwa mereka marah karena kenapa harus lu? Kenapa bukan saya? 我可以跟你证明100%的证明说，他们恼怒的是什么呢？恼怒的是说，为什么是你？为什么不是我来领导？ Apalagi saya percaya Simon Petrus.
更何况其中有一个西门彼得， Mestinya yang menjadi pemimpin Petrus bukan? 看起来一定是彼得当领导人， Mestinya yang duduk di sebelah kanan kiri Yesus Petrus bukan? 应该是彼得坐在主耶稣的左右边。 Tapi ini sekarang Yakobus Yohanes yang ngomong begitu. 这次看抢在前面的就是雅各跟约翰。 Saudara, dan kalau kita mundur sedikit ya di dalam kitab Markus ini di pasal sebelumnya, maka Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37, murid-murid semua sudah berdebat siapa yang menjadi pemimpin. 其实呢，我们如果退到第9章的时候呢，我们看到门徒已经在争论了，到底谁是最伟大的、最大的。 Ini yang saya sebut unfinished issue jadinya, isu yang gak selesai, semua pada mau. 这就是门徒之间没完没了的问题了，谁都要站在领导的位置。 Saudara, kisah ini menunjukkan semua kita juga punya kecenderungan begitu. 这个故事告诉我们，每一个人，包括我们，也是有这种的心态。 Kita pingin dia hormati, kita pingin nomor satu, kita pingin mengatur, kita pingin yang jadi ketua, kita pingin yang disorotin. 我们需要人家尊敬我们需要成为第一的，我们需要人家看重我们需要当领导人。 Sehingga kalau tidak disorotin, kalau tidak menjadi nomor satu, kalau tidak dihargai, maka kita bisa ngambek, bisa marah. 如果人家藐视我们不成为第一的，我们没有去领导的话，我们也是一样会恼怒。 Saudara, kisah karena kita seseorang tidak dihargai di gereja lalu pindah gereja atau tidak mau melayani lagi, itu bukan kisah yang baru. 如果说一个人在一个教会里面没有得到尊重的话，他因此就恼怒，就搬到别的教会，那个不是新鲜的事情。 Saudara, jujur sebagai gembala ya, kadangkala itu saya paling khawatir satu hal. 所以我诚实的说，我当一个牧者的话，我最担心的一件事情。 Kalau misalnya ini kan acara Natal udah mau selesai ini, udah mau kita 我们 lakukan, 看到 sorry. 我们已经进入圣诞的气氛了。 Lalu acara Natal selesai, 当圣诞结束了以后， biasanya saya naik ke mimbar udah selesai total, saya berkata puji Tuhan, thank you semuanya sudah selesai. 当一切的联欢节目都过了以后，我就说感谢主，我们一切的节目都已经结束了，谢谢大家。 Lalu kerap kali saya bersyukur untuk si A, si B, si C, si D, para panitia dan sebagainya. 常常我对委员们呢说感谢，第1、第2、第3、第4的同工， Saudara, itu momen yang paling berbahaya. 这个是最危险的时候了。 Karena kalau ada satu nama yang terlewatkan, 因为其中当中我少了点出一个人的名字的话， urusannya akan panjang, luas, lebar, dan dalam. 这个问题呢会演变到长、拓、高、深。 Saudara, padahal sesungguh-sungguhnya saya miss begitu. 说实在的，我真的不是故意的，我是记不起而已。 Tapi kenapa urusannya panjang, lebar, luas, dan dalam? 为什么变成长、阔、高、深呢？ Jawabannya sederhana, karena inilah natur manusia. 答案很简单，这个就是人的天性。 Saudara, saya tidak berkata lalu jemaat seperti itu salah, begitu. 我 Tidak. 并没有责备那个会友是错的， Karena harus saya katakan ke-12 murid pun berebutan nomor 1. 因为我可以说，圣经已经记载，12个门徒都是在争先恐后的，谁当首位。 Tetapi yang saya mau katakan, kita harus berhati-hati dengan dorongan ini. 因此，这种的启动呢，我们就要很小心。 Kalau kita melayani dan dorongan ini lebih kuat, dorongan kemanusiaan lebih kuat, akan berbahaya. 因为如果我们要服侍神的时候，这种人性的启动是非常强的话，这个就是危机了。 Karena dorongan ini harus dituntun oleh firman Tuhan. 因为这种的取向呢，这种的推动力呢，一定要有神的灵在引导。 Nanti poin kedua kita akan mempelajari mengenai prinsip firman Tuhan apa di dalam pelayanan yang ada yang Yesus katakan. 所以等一下在第2点的时候，我们就要看到神给我们圣经的原则是什么。 Dorongan ini harus dituntun oleh poin kedua nanti. 我们这种推动成为领导人呢，一定要用第2点来辅助我们。 Tapi saya mau berkata ini dorongan yang ada dalam diri kita semua. Saya juga ada. 我可是告诉大家，这个第1点就是里面一个推动呢，每一个人都有，包括我在里面也有。 Kadang-kala saya berkata, kadang-kala kita hamba Tuhan pendeta udah tambah senior ya, tambah pengalaman. Kadang-kala kita berpikir semua orang juga harus dengar kita. 我们做传道牧师的也是一样，我们觉得说我们的年龄、我们的服饰，我们很资深了，
别人应该听我们吧。 Kadang-kala hamba Tuhan yang baru praktek masuk, nih anak sekia gini mau ngomong-ngomong, mau kasih komentar mengenai saya begitu. 然后这个实习生刚进来，毕业的传道人刚进来，我们说这个小孩子你还管我？ Saudara, saya cuma mau berkata ini semua isu kita, isu saya, isu semua kita. 我说这个都是你的问题，也是我的问题。 Saudara, dan kalau kita kembali di dalam Markus pasal 10, saudara akan cukup kaget karena dorongan ini akan membuat orang itu menjadi irasional, menjadi nggak masuk akal. 所以我们就看到这种的推动呢，成为我们很不合理性了。 Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-39 ketika Yakobus dan Yohanes berkata seperti itu, Yesus kemudian berkata, apa mungkin kamu minum cawan pahit aku, dibaptis dengan baptisan yang sama dengan aku? 所以第39节，耶稣就问他们：你们能够喝我的杯吗？能够领受我的洗吗？ Ketika Yesus berkata apa mungkin kamu minum cawan pahit yang seperti cawan pahit aku minum. Yesus sedang bicara mengenai disalibkan. Yesus bicara mengenai Golgota tersebut. 耶稣讲这个杯的时候，是讲到苦杯，讲到他要上各个他山上那个受痛苦的时候。 Tapi yang menariknya Alkitab menjawab, Yakobus dan Yohanes berkata, kami dapat Tuhan. 可是我们看到他们就马上说我们能。 Saudara, kadangkala karena ngebet untuk satu posisi, ngebet untuk diakui, apapun itu kita pokoknya gua mau itu. 我们多少时候是迫不及待的，很想要的，什么东西我们都说可以，我们就是要。 Kadangkala dalam diri kita tuh seperti anak kecil ya. Udah mau sesuatu apapun juga begitu loh. Pokoknya saya mau di situ. 所以我们就像小孩子，不管3七21，我们要的话，我们一定要拿到。 Kalau nggak di situ saya akan uring-uringan. 如果得不到那个位置的话，我就在那边生气了。 Kalau nggak dapat itu saya akan ngambek. 所以在那边我就会纳闷了， Saya akan marahin papa mama saya. 我就会对我的父母亲起闹了。 Saudara, bukankah itu juga gambaran terjadi dalam gereja? 在教会多少时候也是有这样子的情况发生。 Saudara, perhatikan kenapa terjadi begitu? 为什么教会常常会这样发生呢？ Jawabannya karena kita tidak menyadari dorongan yang ada dalam diri kita dan mawas diri terhadap dorongan itu. 多少时候我们忽略了来注意我们里面的推动力，我们没有见识我们里面的动力是什么。 Saudara, dan bagi saya dorongan ini menjadi lebih problematis karena menarik sekali. Kalau kita perhatikan lingkungan sekeliling kita juga mendorong kita untuk menjadi nomor satu, untuk menjadi orang penting, menjadi dihargai. 我们的问题会成为更大的问题呢？假如我们周围的人也是认为我们可以当领导，也是推动我们去当这个领导。 Saudara, di dalam kisah ini kalau kita lihat paralel kisah ini dalam Injil Matius, maka dikatakan kedua orang tua daripada Yakobus Yohanes, mama Yakobus Yohanes ini yang mendorong-dorong, bahkan yang melobi Tuhan Yesus supaya anak mereka nomor 1, nomor 2. 如果我们看马太福音第20章20到21节，那边出现的人物呢，甚至是2个孩子的妈妈也出现，而且他们去跟耶稣说服耶稣，要耶稣来做这件事情。 Kadang-kala tanpa sadar dalam komunikasi dengan sesama kita mungkin berkata, lu tuh yang lebih mampu loh sebenarnya. Lu tuh hebat loh, lu tuh jam terbang udah tinggi loh begitu. 我们多少时候受周围的人影响，说你实在是比他更配哦，你的那个侍奉的经历啊、时间什么都比他优秀啊。 Saudara, sangat mungkin kalimat itu benar, bukan salah. 很可能他们讲的是事实。 Apakah Yakobus dan Yohanes tidak punya potensi? 难道雅各跟约翰他们没有潜能吗？ Apakah mama mereka salah melihat anak mereka? 然后他的母亲认错他的孩子吗？ Menurut saya mungkin tidak. 我觉得他母亲没有错。 Sama seperti orang-orang menilai kita itu benar, saya layak nomor 1. 像别人所给我们的肯定，我们觉得我们也是配的坐在首位。 Tapi pertanyaannya, apakah itu yang kita kejar? 可是我们要问，我们追的是什么？就是那个首位而已吗？ Apakah di dalam gereja itu yang kita kejar? 在教会只有那个东西我们需要去追的吗？ Apakah itu yang kita utamakan segala-galanya? 只有那个位置是比一切的一切更重要，我们一定要得到的吗？ Betul kita berpotensi, tapi bukan itu yang menjadi segala-galanya. 虽然我们有那个潜能，可是那个东西不是一切的一切。 Yang harus kita kejar adalah diri Tuhan itu sendiri.
我们要追的是我们的真神。 Saudara, saya berharap saudara memperhatikan dinamika di dalam diri kita masing-masing. 所以我们要看到我们生命当中神在动善功的是什么。 Kalau kita tidak pahami ini, meskipun kita ngerti poin 2 dengan baik, maka kita tetap akan ribut. 如果我们不明白神的灵在里面动的善功的话，我们对第二点呢，我们会受到一个影响。 Tapi kita harus pahami hal ini supaya poin nomor 2 nanti yang kita akan bahas itu menuntun poin nomor 1 ini. Supaya kita bisa melayani dengan benar. 我们有第二大点，你要从第一大点了解有问题了以后呢，你才能够真进入第二大点。我们应该要怎么样去改善它 Saudara, kita akan masuk dalam poin kedua secara lebih cepat. 好，我们现在赶时间，我们进入第二大点。 Poin yang kedua, Yesus memaparkan berkaitan dengan seperti apa sih kepemimpinan Kristen. 所以他就开始说，我们成为基督徒，我们的领导是怎样的领导呢？ Hal yang pertama menarik sekali dalam ayat 40, Yesus bicara mengenai bahwa ternyata bicara mengenai pemimpin pelayan itu bicara berkaitan penetapan Allah. 所以在马可福音10章40节里面告诉我们呢，这个位置呢是神指定的。 Yesus berkata urusan di sebelah kanan kiri itu bukan aku yang berhak memberikannya, tapi itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi Bapa itu Bapa ya telah sediakan. 在第40节说，只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是谁预备的，乃是为谁预备的，就是给谁，就是天父要给谁，就是由天父来指派。 Saudara, menarik sekali, Yesus berkata aku tidak berhak memberikannya. 也就是说，我没有这个权利， Karena kepada siapa akan diberikan, itu akan diberikan. 因为我是为谁预备的，天父就会给他。 Artinya Yesus berkata bahwa setiap orang itu ada bagiannya. Dan bagian itu adalah bagian yang Tuhan izinkan, bagian yang Tuhan tetapkan. 意思说，每一个人都有每一个人的本分要当的，然后这个指定每个人的本分是谁呢？是神来指定的。 Dan karena semua bagian adalah bagian ditetapkan Allah, maka semua bagian itu bagian yang berharga, bagian yang bernilai. 因此，每一个人尽他的本分去做的时候呢，在神的眼中，这个就是非常重价、非常有价格的。 Itulah misalnya ketika bicara mengenai talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5. 所以我们讲到恩赐的时候，就是有1000两银子、5000两银子。 Tapi semuanya penetapan Allah. 可是这个指派每一个人的恩赐的话，是神来指派 Jangan 的。 yang satu berkata kok saya cuma 1. 没有人说，哎，我为什么得到1000两银子而 Jangan 已 yang 呢？ 5 berkata lu lihat nih gua 5, lu cuma 1. 那个得到5000两的不会说，你看到我是5000两，你只有1000两。 Kalau kita memahami bahwa pelayanan kita adalah penetapan Allah, maka kita akan menghargai apa yang Tuhan percayakan dan kita akan menghargai setiap orang lain. 所以，当你知道你所尽的工作，你的本分是神指定你去做的话呢，你一定会去尊重每一个人神所指定给他们的本分，他们应该做的，你就会看重。 Dan itu artinya kalau kita menjadi pemimpin di gereja, kita harus memimpin dengan benar. 因此，你就是用这样正确的态度，在教会里面当领导人。 Saudara, saya rasa kita dalam kehidupan bermasyarakat kita menyadari hal ini. 我们当中，我们活在社会也是这样子的生活。 Presiden yang terpilih ketika kita melakukan pemungutan suara dan kemudian seorang presiden melakukan hal nggak benar, maka presiden itu silakan jadi presiden, tapi kamu dicibir luar biasa. 我们看到在社会，我们投票选总统的话，这总统上任了，如果他不是好总统，他还是要做下去。可是我们每个人都是对他有很多不好的批判。 Jangan berpikir karena dia sudah jadi presiden, dia bisa kemudian berkata, oke, gue pemimpin sekarang. Tidak. 不能够说哦，我现在当选了，我来领导。 Rakyat akan mencibir. 人民会对他批判。 Saudara, ketika Tuhan melihat engkau dan saya menjadi pemimpin di gereja, 同样的，当我们的神看到我们在教会当领导人的时候， seperti apa Tuhan melihat kita? 神看我们是怎样的一个领导人呢？ Saudara, sehingga tolong engkau yang menjadi pemimpin gereja, pimpinlah dengan hati dan hidup yang benar. 我要求每一个人，当你在教会当领导人的时候，
用正确的态度，用正确的虔诚的心来领导。 Dan setiap saudara yang hanya 1 talenta, jangan berkata saya tidak ada artinya. 如果你只有1000两银子的话，你不要说哎呀我算不足道。 Tetap bagianmu, Tuhan juga akan menuntut. 你尽你的本分，神要带领你。 Dan karena kalau itu adalah sebuah penetapan Allah, maka kalau si A yang jadi pemimpin dan bukan saya, saudara tidak perlu marah-marah, saudara tidak perlu frustasi, saudara tidak perlu berkata udah saya pindah gereja aja lah begitu. 所以当神指定不是你是别人当领导的时候，你就不要在那边恼怒，在那边生气，甚至搬到别的教会去。 Saudara, ini hal yang pertama. Yesus berkata urusan di kanan kiri bukan saya yang berikan, tapi itu sudah ditentukan. 所以这个就是第一点，耶稣强调的，坐在我的左边或者右边，不是我能够给的，是神的指定。 Hal yang kedua, Yesus kemudian mulai menguraikan bahwa ternyata ketika kita jadi pemimpin, ingat ada yang namanya pemimpin dunia dan pemimpin Kristiani. 所以当他讲到我们在教会的领导的时候，我们就会有看到属世界的领导跟属教会属灵的领导。 Dan tentu saja Yesus berkata jangan kamu jadi seperti pemimpin dunia. 所以耶稣说，你不要效法这个世界的领导。 Pemimpin dunia yang hanya bergaya di situ dengan kuasa, dengan kemampuan, dengan otoritas dan ya saya kan bos, saya ngatur semuanya begitu. 因为世界的领导呢，就是我就是老板，我就是在统治你，我就在管辖你，我就是掌权的。 Bahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia menggunakan istilah seperti menggunakan tangan besi seperti itu. Ya, menggunakan kuasa yang keras, tangan besi yang pokoknya nggak ada tawar-tawar. Lakukan, A adalah A. 所以在第42节的治理他们，在印尼的圣经是用铁腕的手段来治理他们。我告诉你做这一件事情，你必定要去做。 Yesus berkata itu konsep dunia. 耶稣说，这个是外邦人，这是属世界的。 Saudara jujur harus saya katakan kita harus berhati-hati. 因此，今天我要对教会说，要小心。 Karena apa? Suka tidak suka setiap kita ini hidup di dalam dunia dengan diwarnai atau dipengaruhi oleh kepemimpinan dunia ketika kita kerja. 所以，因为你在这个世界上生活呢，你就是有世界的价值观影响你的工作。 Dan tanpa sadar kita masuk ke gereja melayani, kita masih masuk dengan membawa konsep pengaruh dunia itu. 因此，你不知不觉当中，你进到教会这个圈子侍奉的时候呢，你是带着属世的做法进到教会来。 Saya kerap kali berkata kepada majelis yang saya majelis di gereja tempat saya melayani, umumnya majelis mereka berhasil di luar, bahkan mereka beberapa itu menjadi owner daripada perusahaan yang besar-besar seperti itu. 我常常对执事们说，其实执事们就是在教会很多，在外面很成就，他们就是一个大老板，他们就是说拥有了很多大事业。 Saya berkata kepada mereka, ketika kamu masuk gereja, tanggalkan owner perusahaan inilah, direktur inilah, CEO inilah, atau tuan tanah di mana lah misalnya gitu, tanggalkan itu. Masuk ruang gereja, kamu hanya umat Tuhan, kamu hanya jemaat Tuhan, anak Tuhan yang harus dibentuk. 我对每个执事说，当你走到教会进来的时候呢，你要把你是什么地主啊，你什么大公司的主人啊，你拥有什么才华，拥有什么财富，都把它全部放在教会的门外。你进到教会来的时候，你就是一个平信徒。 Saudara, cukup sering saya mendengar di dalam perdebatan yang ada, pertengkaran yang ada orang di gereja berkata, lu nggak tahu nih gua siapa begitu loh, lu nggak tahu seperti itu. 多少时候在教会起纠纷，在那边吵闹的时候，很多就是用这口气来讲说：“你难道不知道我是谁吗？” Saudara, di hadapan Tuhan engkau bukan siapa-siapa. 告诉你，在神的面前，你什么都不是。 Di hadapan Tuhan kita sama. 因为在神的面前，我们都是一样的。 Di hadapan Tuhan kita adalah anak-anaknya yang harus terus taat, terus dia bentuk. 在神的面前，我们是属于他的儿女，要非常顺服、听从他的。 Saudara, Yesus mengingatkan jangan seperti dunia memimpin. 所以
耶稣告诉我们，不要向这个世界或者向这个外邦人来领导。 Dan sebaliknya harus dengan cara Kristen. 我们要用属基督、属灵的领导。 Cara Kristen yang pertama Yesus berkata, kamu datang untuk kamu melayani, kamu bukan jadi tuan, kamu jadi hamba. 第一个呢，就是你来，就是为了要服侍，你来成为用人，成为一个服侍者。 Dan Yesus berkata sama seperti aku juga datang untuk melayani. 耶稣也说：“我来就是要服侍人。” Saudara, saya tanya kepada saudara yang merasa hebat di luar sana. 我请问你们每一个人在外面很有成就感的人， Saudara yang mungkin tanpa sadar atau malu-malu dalam hati berkata, lu nggak tahu nih gua siapa? 或者你不知不觉，或者你曾经在心中说：“难道不知道我是谁吗？” Kalau ada di antara saudara berani berkata, lu nggak tahu saya ini siapa? Saya ingin bertanya pada saudara, saudara tahu nggak Yesus itu siapa? 那如果你心中常常会问这个问题，你不知道我是谁吗？我就要问你，你知道耶稣是谁吗？ Saudara tahu nggak Yesus itu siapa? 那你认识耶稣是谁吗？ Engkau mungkin baru menjadi owner dari sebuah company dengan 1.000 atau 2.000 atau berapa ribu karyawan. 也许你拥有了一个很大的企业，你的职员有1000人、2000人。 Engkau baru menjadi pemilik dari beberapa company dengan aset yang begitu rubah. 也许拥有了好几家的公司，而且你的财富是那么多。 Tapi Yesus adalah pemilik dunia dan pemilik dirimu. Dia datang menjadi hamba untuk melayani. 你知道耶稣拥有什么？他拥有全世界，连你的性命也是他拥有的。今天他要来成为服侍 Kalau 人。 Yesus datang menjadi hamba, masakan kita berani datang ke gereja untuk menjadi bos? 耶稣他拥有了这一切，他成为仆人的心来到教会。难道你这个人就要来到教会当一个老板吗？ Saudara, mari semua kita mari kita melayani dengan hati hamba. 请我们每一个人用仆人的心怀来到教会侍奉。 Saudara, maaf kalau tadi kayaknya terakhir saya cenderung lebih menyoroti mereka yang bos, mereka yang pemilik ini, itu dan sebagainya. 对不起，好像我在针对那些是老板的、拥有企业的。 Saudara yang nggak jadi bos, ya. Kalau yang bos aja saya berkata begitu, apalagi yang nggak jadi bos jangan macam-macam. 如果当老板的我就已经这样讲了，你什么都没有的，也不是当老板的，你就不要随随便便。 Jangan selalu berkata, tuh orang tuh mesti dengar. Jangan tunjukin orang lain, engkau sendiri harus dengar. 你不要说那些人当老板的，他们应该要听。我告诉你，你也要听。 Tapi maaf saya katakan mereka yang bos dan sebagainya karena kadangkala untuk menjadi pemimpin itu mesti ada modal ya. 其实我针对他们呢，当然你当一个领导的话，你一定是有你的钱，那个是很需要的本钱。 Modal bukan berarti harus ada uang, bukan ya. Modal itu harus ada harus ada otaknya, harus ada punya kemampuan leadershipnya dan sebagainya. 这个潜能呢，不是财富而已，可是你头脑要能够想通，你是要有领导的经验。 Saudara, dan bagian yang kedua, saya harus agak lebih cepat. Bagian yang kedua adalah Yesus bahkan memberikan penegasan yang lebih lanjut, yaitu kita harus memberikan nyawa sendiri, memberikan segala-galanya dalam pelayanan. 再来的个重点呢，就是在45节的下半节，他要为我们舍命。 Saudara, Yesus datang bukan hanya menjadi hamba, tapi dia memberikan nyawanya, memberikan dirinya. Inilah pelayanan. 他不是要服侍人，而且他是愿意舍命。 Saudara, pelayanan artinya apa? 什么叫服侍呢？ Lihat Yesus. 就要看耶稣。 Yesus memberikan nyawanya. 耶稣是为多人舍命， Yesus memberikan dirinya secara total. 他完完全全的把自己摆上。 Dan saudara, ini yang harus kita jalani. 这就是我们要去遵行的。 Saudara, ada satu hal yang saya rasa sangat baik ya di dalam gereja Katolik, yang ini satu tradisi dan sampai saat ini mereka masih lakukan di dalam menjelang Jumat Agung. 我看到有一个天主教他们做得非常好的，就是在忆苦期或者在受难节的时候，他们的神父会做的一件事。 Sang Paus, pemimpin yang paling tinggi di gereja Katolik, dia membasuh kaki orang lain. 所以天主教的教皇他会在那边为别人洗脚。 Saudara, dulu ketika saya jadi gembala di
Waktu itu jadi gembala belum? Oh belum, sorry. Ya, saya belum jadi gembala. Waktu itu saya masih di GKI Greenfield. Saudara, kami melakukan retret ya, dan kami hamba Tuhan membasuh kaki entah majelis entah jemaat. 我们在那个国语堂一个进修会的时候呢，那时候我还不是当主任牧师，我们就是有一个进修会，我们传道人要洗执事们的脚。 Saudara, dan saya mendapati di situ ya, ketika kami pemimpin membasuh kaki, kami menyadari Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau. 当我们俯伏下来洗执事们的脚的时候，我们就想起耶稣也是这样谦卑自己来服侍别人。 Saudara, karena ketika kita membasuh kaki, kita belajar untuk sungguh merendahkan diri dan belajar seperti Yesus. 那么当洗别人的脚的时候呢，我们就谦卑俯伏下来，就想起耶稣也是这样做，我们也要效法耶稣这样做。 Saudara, mari kita menyadari kecenderungan natur kita itu. 所以我们第一要小心防范我们人的天性。 Dan mari biarkan firman Tuhan menuntun natur kita. 第二，我们让神的话语来主导我们的天性。 Dan contoh Kristus itu menjadi contoh yang harus menuntun natur kita. 我们效法基督所做的，来引导我们的天性。 Saudara, mari kita bertumbuh dalam pelayanan. 因此，我们要在服事上成长的话， Kita bertumbuh menjadi seperti Yesus. 我们就要成长像主耶稣。 Dan saya berharap nanti kalau pas saya datang khotbah lagi, saya tanya lebih susah mana, di pelayanan atau di kerja. Saudara berkata menjawab yang sebaliknya dari jawaban tadi. 所以我下次如果再回来这里正道的时候，我会问同样的问题。我希望你们的答案是相反的，不像今天了。 Di tempat kerja harus lebih susah, di gereja harus lebih bersukacita, lebih bahagia kita melayani. 那时候你会觉得说，哎，我在教会侍奉的话更加喜乐，更加蒙恩，我就是喜欢。 Dan itu hanya terjadi kalau Kristus menuntun natur kita. 这个事情能够发生吗？能够，假如我们的基督引导我们的天性。 Kita berdoa. 我们一起祷告， Tuhan, tolong pimpin hidup kami. 天父，求求你引导我们的生命。 Kami terlalu lemah. 我们非常的脆弱， Kami terlalu mengikuti keinginan daging kami. 我们常常顺服我们的属肉体的情欲。 Tuhan, ingatkan kami adalah anak-anak-Mu. 主啊，时时提醒我们，我们是属于神的儿女。 Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun dorongan-dorongan natur kami. 因此，圣灵来催促我们的天性。 Dan Kristus sendiri yang menjadi keteladanan dalam pelayanan kami. 我们在服事当中，基督就是我们的模范。 Hamba berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, seluruh majelis, seluruh pelayan. Berkatilah mereka. 我们为教会所有的传道牧师、执事、同工们，主啊，求你赐恩赐福他们的侍 Hamba 奉。 berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, tolong seluruh bagian gereja ini boleh bersahati melayani dengan benar. 我也为所有的信徒们、所有的会友们祷告，主啊，让他们能够同心合一的为主服侍。 Tuhan, satukan kami dan berkati kami. 主啊，让我们能够合而为一，能够蒙福。 Dengar permohonan kami ini 听 Tuhan. 我们在你面前的祈求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。